Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdillah wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Al-Faizin, timbalan pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, setiausaha bendahari, para pegawai syarak yang saya muliakan, Imam 1 Tuan Haji Rahman, Imam 2 Ustaz Zaid, Tuan Bilal, Tuan Noja dan mantan pengerusi Tuan Haji Umar, hadirin hadirat, kepimpinan di peringkat Qaryah, Datuk Sidang, jawatan kuasa JPKK, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar orang bertamalin? Baik tuan-tuan, muka nampak sinarnya. Pasal semua air sinar pakat baru lulus tuan-tuan. Kalau tidak menguncup aja muka. Macam nak kena tahlil 3 malam tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, ramai pakat beli mah tuan-tuan. Penuh kedai mah. Maklum pun sakan tuan-tuan. Pasal rezeki Allah Ta'ala beri pada kita, kita gunakan yang sebaiknya. Cuma yang mohon air sinar tu, yang duk tengah bersinar ni jangan seronok sangat tuan-tuan. Yang tengah bekerja, pendapatan tak terjejas, jangan lupa untuk membayar zakat tuan-tuan. Bagi orang yang hilang pekerjaan ataupun dia mohon air sinar disebabkan ada terjejah sikit, maka dia tidak diwajibkan zakat ke atasnya buat masa ini. Tapi kalau dia simpan sampai tahun depan, maka dah genap setahun, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat di atas simpanan duit tersebut. Tu iklan daripada agensi apa nama KWSP Malaysia. Okey, baik. Setelah lama kita tak jumpa tuan-tuan, berapa bulan saya ingat, dan hari ni alhamdulillah Imam Zaid kita pun semangat tuan-tuan, hubungi saya awal, jadi dengan tak jadi tuan-tuan, kerana kekangan dan sebagainya kita tak dapat meneruskan kuliah. Dan pada malam ni tuan-tuan, kita hampir masuk ke dalam bulan Sya'ban tuan-tuan, di mana di antara bulan-bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan dalam bulan ni juga dikatakan telah berlaku satu peristiwa yang besar, yang pandangan ini disokong oleh Al-Allamah Al-Syekh Al-Mansur Furi daripada India tuan-tuan. Yang pandangan ini kita pakai di seluruh Malaysia, mengatakan bahawa 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian adalah berlakunya satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj tuan-tuan, yang merupakan peristiwa yang besar dalam sejarah kenabian dan peristiwa yang paling menggugat kenabian. Inilah dia peristiwanya tuan-tuan, yang tuan-tuan pun saya kira dah dengar ceramah daripada mantan mufti tuan-tuan, 2 jam setengah. Pakat pandai belakang dah. Saya kata kemah betul orang bertamalif ni. Tuan-tuan.
Oh, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tak reti lagi aku tak tahulah nak kata apa tuan-tuan. Nah, sebab itulah tuan-tuan, di antara peristiwa yang besar yang kata sepupu Nabi, peristiwa ini perlu disebutkan dan diingatkan oleh orang Islam, dan ia merupakan warisan daripada nenek moyang kita tuan-tuan. Kata Abdullah ibni Abbas. Baik tuan-tuan, malam ni saya nak cerita disebabkan banyak perkara yang berlaku, pertelingkahan tuan-tuan, yang membawa kepada kancah yang menyebabkan orang Islam berpecah pada hari ini. Kalau berpecah disebabkan masalah luar, kita tak kisah tuan-tuan. Tetapi berpecah disebabkan ibadah, berpecah disebabkan jawatan, berpecah disebabkan mentadbir, berpecah disebabkan perselisihan faham. Dan inilah yang menyebabkan lebih 70,000 orang Islam mati di dalam peperangan Jamal yang berlaku di satu lembah di mana di Basrah, Iraq tuan-tuan, yang menyebabkan syahidnya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Talhah bin Ubaidillah telah meninggalkan anak-anaknya, Muhammad bin Talhah, Zakaria bin Talhah, Ishaq bin Talhah telah meninggal. Bapa mereka dibunuh oleh Safwan tuan-tuan, di dalam peperangan Jamal tersebut, sehingga kan muka Talhah itu bila diangkat oleh Sayyidina Ali kalamallahu wajhah dipenuhi pasir-pasir. Dan itulah kesedihan Siti Aisyah menangis tuan-tuan, daripada Basrah sampai ke Madinah apabila melihat kematian dua orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Di antara 10 orang sahabat yang utama telah mati begitu saja, dibunuh bukan oleh orang kufar, tetapi dibunuh oleh orang Islam penyokong kepada Ali bin Abu Talib tuan-tuan. Inilah peristiwa, dan bukan salah Aisyah, bukan salah Ali, tetapi salah oleh kerana pihak ketiga di antara Ali dan Aisyah telah membuat khianat, iaitu gerakan daripada Abdullah bin Sabah yang memimpin gerakan hampir 2,500 orang tuan-tuan. Bila tiba waktu malam, mereka buat satu kesepakatan untuk menghancurkan kedua-dua kumpulan ini dengan cara yang cukup mudah, iaitu mereka memecahkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyerang kemah Ali pada waktu malam, dan satu kumpulan daripada puak-puak munafik Abdullah bin Sabah telah menyerang kemah tentera Aisyah, dan menyebabkan telah bangkit dua kumpulan bagaikan dua gunung yang berperang tuan-tuan. Orang Islam mati bergelimpangan akibat daripada tindakan orang-orang munafik yang berada di dalam saf-saf orang Islam tuan-tuan. Inilah yang menakutkan kita tuan-tuan, dan memerlukan kita untuk beringat supaya kita tak masuk dalam golongan-golongan ini tuan-tuan. Walaupun kita semayang hari-hari, kita baik dengan jiran, belum tentu kita baik dalam jantung hati kita tuan-tuan. Sebab tu maklum, lama tak panggil maklum maklum. Sebab tu walaupun jiran suka, jiran sayang, jiran macam tak percaya tuan-tuan, tapi suami kepada dua orang anak tuan-tuan, suami kepada seorang isteri sanggup untuk mengambil senapang tembak isteri yang sedang tidur pada malam hari tuan-tuan. Isteri yang mengandungkan dua orang anak tuan-tuan, berhempah pula menggadaikan nyawa, ditembak dalam keadaan belum tentu ia sempat mengucap, belum tentu keadaannya semasa tidur, mungkin keletihan, ditembak oleh suami tuan-tuan. Kemudian diambil pula mayat isteri.
Ambil tuan-tuan, bubuh dalam tong air. Tutup tuan-tuan. Masuk dalam Pajero. Bawa Pajero ni pergi hutan. Ambil pula. Apa dia panggil apa tu? Jentolak tu. Gali pula lubang dalam hutan tu. Ambil, wak turun isteri tuan-tuan. Wak turun isteri. Ambil, lempar dalam tanah dengan tong-tong tersebut. Timbuh tuan-tuan. Kemudian buat report isteri hilang 3 hari. Tak tahu pergi mana. Daripada kecekapan polis kita tuan-tuan. Ditemukan mayat. Dan bila anak-anak dia hantar balik kampung tuan-tuan. Ingat macam tak ada apa dah. Yang paling dahsyat tuan-tuan. Dia bunuh tu dalam kawasan taman perumahan. Yang rumahnya hanya selang satu dinding. Tetapi telah meragut nyawa seorang isteri tuan-tuan. Demikianlah pada satu hari tuan-tuan. Selepas daripada Nabi itu berada di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ni saya cerita sikit. Ketika mana Nabi sedang solat tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Aisyah binti Abi Bakrin. Dan periwayat yang lain tuan-tuan. Di mana ketika mana Nabi sedang solat di dalam rumahnya. Ditemani oleh Siti Aisyah binti Abi Bakrin. Tuan-tuan. Ni nak tengok isteri ni tuan-tuan. Isteri. No, sekejap pun kita masuk dalam tajuk kita. Ni dia pi kat tepi lu. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan, Nabi ni tengah semayang. Dalam keadaan Nabi tengah semayang tu, tiba-tiba ada seorang tuan-tuan, perempuan yang memberi salam di muka pintu rumah Nabi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tuan-tuan bila mendengar salam tersebut, tiba-tiba tuan-tuan, Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Untuk bagi habis cepat. Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Cepat-cepat Nabi bagi salam. Nabi berkejar ke pintu tuan-tuan. Untuk buka pintu. Kenapa tuan-tuan? Kerana ketika mana Nabi sedang salat tadi. Nabi terdengar tuan-tuan. Yang beri salam di muka pintu tadi. Adalah siapa dia maklum? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi, isteri pertama Nabi, the first love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace upon him, yang Nabi kahwin tuan-tuan. Rupa-rupanya bila Nabi buka pintu, dia adalah adik perempuan kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Alangkah luluhnya hati baginda tuan-tuan. Merindui seorang Nabi, seorang isteri yang telah lama pemergiannya tuan-tuan. Walaupun masa berlalu, hari berganti hari, tahun berganti tahun, tetap Nabi tidak melupakan seorang isteri. Sehingga Aisyah tuan-tuan melihat Nabi ni berlari buka pintu. Tengok-tengok muka Nabi muram. Lalu Aisyah berkata kepada Nabi tuan-tuan, wahai Rasulullah, buat apalah engkau tertunggu-tunggu perempuan yang sudah tak ada lagi, perempuan tua yang dah tak ada dah, sedangkan engkau telah digantikan, dikurniakan seorang isteri yang lebih baik daripada itu. Maksud dia tu lagi ni lah. Memang Aisyah cantik, lawa, bijak tuan-tuan, cerdik, suka bergaul dengan orang Madinah, orang Mekah, suka Aisyah tuan-tuan. Dia baik. Cuma yang tak sukanya orang Syiah tak suka. Kalau dengar nama Aisyah tengah malam, dia terjaga tuan-tuan, mangkit macam mamai tu. Tuan-tuan, Nabi tu bila buka pintu, Aisyah bila kata macam tu tuan-tuan, Nabi kata apa? Kalla tuan-tuan. Takkan sama sekali. Takkan sama. Hang dengan Khadijah takkan sama tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW. Ketika mana orang mengatakan kepada aku al-kahin, tukang tilik.
Orang-orang mengatakan kepada aku as-sahir, tukang sihir. Saudara mara aku sendiri panggil aku al-majnun, orang gila. Bila aku balik di rumah, Khadijah isteriku membenarkan diriku. Pertama. Kedua, ketika mana aku memerlukan duit untuk aku berikan kepada jalan Islam, orang pada masa itu menahan duit mereka, menahan harta mereka daripada beri kepada aku. Khadijah binti Khuwailid memberikan seluruh hartanya kepada diriku untuk jalan Islam. 2. 3. Dan ketika mana isteri-isteriku yang lain yang aku kahwini tidak memberikan kepada aku zuriat, namun Khadijah telah merezekikan kepada aku 6 orang zuriat, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha bila mendengar begitu, tuan-tuan, terus terdiam dia. Demikianlah, tuan-tuan, peristiwa Isra' wal Mi'raj itu berlaku. Pertama sekali Nabi down, tuan-tuan, disebabkan oleh kematian Siti Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan. Sehingga Nabi termenung di hadapan Kaabah. Termenung, tuan-tuan. Badan Nabi mula susut, tuan-tuan. Nabi mula kurus sedikit. Dan paling kurus, tuan-tuan, adalah 3 tahun, 2 tahun sebelum peristiwa hijrah itu berlaku. Nabi SAW hanya tinggal tulang dengan kulit saja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah saya mai malam ni, tuan-tuan, untuk sama-sama kita memperbetulkan kembali niat kita. Hari ni kita mai ke masjid. Hari ni kita ambil bahagian di dalam apa-apa pertubuhan. Hari ini kita balik ke rumah berjumpa dengan anak isteri. Untuk apa semua ini, tuan-tuan? Dan kepada siapa untuk semua ini? Kepada siapa kita nak beri semua ini, tuan-tuan? Selama ni sebahagian daripada kita mungkin tenggelam dengan niat kita, tuan-tuan. Dulu mungkin niat kita kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Seperti mana para sahabat yang semayang di belakang Nabi. Tetapi bila Nabi SAW berpaling muka daripada mereka, mereka menghina Nabi SAW. Kita hari ini tak berada di dalam saf-saf Nabi. Kita tidak berada di belakang Nabi sebagai makmum. Tetapi jangan sampai sekali-kali, tuan-tuan, kita mengkhianati perjuangan Nabi SAW dengan Nabi, dengan keluarga atau dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Sebab tu kita kena duduk, tuan-tuan, hari-hari yang berlalu, kita kena fikir, tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita ni berapa banyak amalan yang betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Betul-betul kepada Allah, yang tak ada conflict of interest, tuan-tuan. Tak ada. Betul-betul kerana Allah. Berapa banyak, tuan-tuan? Kadang-kadang kita buat sebahagiannya kerana jawatan kita. Kerana kita jadi AJK. Kerana kita dilantik. Kerana kita nak bagi orang tengok. Kerana kita nak sokongan. Kerana kita nak pengaruh untuk dekat dengan kita. Kita buat benda tu, tuan-tuan. Tapi hakikatnya semuanya akan menjadi satu mimpi yang bukan lagi mimpi, tetapi menjadi suatu sejarah peristiwa yang hitam dan amat ngeri dalam hidup kita. Ada hak ngeri? Ada, tuan-tuan. Abu Sufyan menyembelih Zaid bin Dathnah, tuan-tuan, di Tan'im. Maklum? Pernah pergi Tan'im? Maklum duk pergi Tan'im tu duk buat umrah lah. Tapi maklum tak tahu apa sejarah yang telah berlaku di tempat yang dipanggil Tan'im itu. Apabila 10 orang sahabat, orang munafik di Mekah, tuan-tuan, mereka tipu Nabi. Mereka kata, wahai Rasulullah, hantar kepada kami sahabat-sahabat
untuk ajarkan kepada kami Islam. Nescaya kami akan ikut Islam. Nabi dengan gembira, tuan-tuan. Dengan seronok, tuan-tuan. Bila mendengar berita ini sampai daripada Mekah. Pasal apa Nabi ni sangat, tuan-tuan, dengan Mekah ni? Pasal Nabi itu pergi ke Madinah. Sebenarnya Nabi nak balik ke Mekah, tuan-tuan. Sebab itulah pada tahun 8, pada tahun 7 dan sebahagian ulama kata 8 Hijrah, telah berlaku satu peristiwa, iaitu dipanggil sebagai Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Mekah. Nabi menghimpun tenaga, tuan-tuan, merancang selama 7 tahun untuk balik semula ke kota tanah tumpah darahnya, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang kata Nabi tinggal Mekah, salah, tuan-tuan. Nabi sebenarnya sayang Mekah. Bukti dia apa dia? Nabi serang balik Mekah dan orang musyrikin undur pada ketika itu tanpa menumpahkan darah, tuan-tuan. Nabi kembali mendapat Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, kawasan itu tempat tumpah darahnya. Sebab itu Nabi arahkan Bilal bin Rabah untuk naik azan, berdiri di atas Kaabah Baitillahil Haram. Baru ni, tuan-tuan, seronok maklum. Maklum. Tengok PM maklum. PM masuk Kaabah. Allah, tuan-tuan, seronok masuk Kaabah. Seronok tengok orang pergi buat umrah. Tuan-tuan, ketahuilah, di antara kaki yang pertama yang pijak di atas batu Kaabah itu adalah Bilal bin Rabah, tuan-tuan, melaungkan kalimah azan setelah Nabi dapat semula Madinah, dapat semula Mekah. Begitulah, tuan-tuan, Umar ibn Al-Khattab setelah berperang dengan tentera salib, orang Islam disembelih di tepi Masjidil Aqsa. Seramai 70,000 orang Islam, tuan-tuan, disembelih hidup-hidup di sekeliling Masjidil Aqsa. Umar menghantar tentera, tuan-tuan. Dan di antara yang memimpinnya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan. Membuka Palestin, tuan-tuan. Membuka Masjidil Aqsa, yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini terkait dengan Masjidil Aqsa ni, tuan-tuan. Allazi barakna haulahu. Sebab itu kata Allah apa dia? Yang mana kami berkati sekelilingnya, tuan-tuan. Berkati ini maksud dia apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala kurniakan rezeki untuk mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, sepanjang daripada Mekah ke Madinah tu, Mekah ke Palestin ni, tuan-tuan, 1239 kilometer, tuan-tuan. 1239 kilometer. Nabi melalui beberapa negara, tuan-tuan. Dan di antaranya negara Syria dan Palestin, tuan-tuan. Sebab itulah Syria hari ini subur tanamannya, tuan-tuan. Madunya elok, buah zaitunnya elok, tanamannya elok, tuan-tuan. Begitu juga dengan Palestin, maklum. Maklum kalau pergi Cameron Highland tu, makan buah strawberry, tuan-tuan. Strawberry, Allah suka sangatlah. Sampai muncul mulut-mulut makan tu punya sedap. Dia usung tu 3-4 kampik, tuan-tuan. Sedap, tuan-tuan, strawberry. Tapi tuan-tuan belum pernah rasa strawberry daripada Palestin lagi. Lebih sedap daripada tu. Itulah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati negeri-negeri yang dilalui oleh Nabi di atasnya dengan burak. Seperti mana negara Palestin dan Syria, walaupun susah tetapi tanaman mereka subur. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, tuan-tuan. Kami berkati sekelilingnya. Baik, balik pada cerita Zaid bin Dasnah, tuan-tuan. Zaid bin Dasnah dengan 10 orang lagi sahabat dikirim ke Mekah untuk pergi berdakwah kepada mereka, tuan-tuan. Ni nak kata jahatnya orang Quraisy, tuan-tuan. Jahat mereka. Maka kata mereka nak Allah. Maka kata mereka nak taat Nabi.
tapi mereka khianat Nabi. Kita tak mau jadi orang macam ni. Saya kita cerita sikit baik. Zaid bin Dathnah tuan-tuan, di antara 10 orang rombongan yang Nabi hantar, bila mana sampai di satu lembah tuan-tuan, di antara Mekah dan Madinah, 10 orang ini tuan-tuan dikepung oleh puak-puak kafir Quraisy tuan-tuan. Mereka naik di atas gunung dan mereka panah orang Islam tuan-tuan. 10 yang Nabi hantar, 8 telah terkorban tuan-tuan, syahid. Dan di antara sebahagian riwayat kata 7 yang terkorban. Yang tersisa adalah 2 orang sahabat lagi tuan-tuan. Satu Zaid bin Dathnah dan satu lagi sahabat. Mereka ditangkap tuan-tuan. Mereka dibawa ke Tan'im. Sebab tu Tan'im hari ni maklum, tempat-tempat yang dijalankan hukuman hudud tuan-tuan di Tan'im. Sama macam orang Quraisy dulu, bila mereka nak bunuh, mereka akan pergi ke Tan'im. Sebab apa? Mereka tak berani membunuh di dalam tanah haram tuan-tuan. Mereka tak berani bunuh dalam tanah haram. Sebab tu Abu Sufyan tuan-tuan, dia bawa Zaid bin Dathnah ataupun Dathinah ke Tan'im tuan-tuan. Kata tuan-tuan Abu Sufyan, aku akan sembelih hang sikit-sikit. Aku akan kerak engkau sikit-sikit. Sebelum tu engkau ada apa? Kata Zaid bin Dathnah tuan-tuan, sebelum kau bunuh aku, boleh tak kau izinkan aku untuk solat 2 rakaat? Yang mana solat terakhir buat aku. Tengok amalan tuan-tuan, soleh. Aku tak takut hang nak bunuh aku, tapi aku minta satu ya. Bagi aku rasa yang terakhir aku nak semayang 2 rakaat. Dalam keadaan itu tuan-tuan, masa mereka tengah duk berbincang untuk membunuh 2 orang sahabat ni tuan-tuan, tiba-tiba cucu daripada kabilah Quraisy ni telah berjalan. Dia berjalan, jalan-jalan, maklum budak kecil. Budak kecil tuan-tuan, jalan. Tiba-tiba tuan-tuan, cucu orang Quraisy tersebut telah pergi duduk di atas riba Zaid bin Dathnah yang pada ketika itu nak dibunuh tuan-tuan. Mereka berubah muka tuan-tuan. Tiba-tiba cucu mereka duduk. Sudah tentulah cucu mereka di antara hidup dengan mati. Apabila dia mai duduk di atas riba Zaid tuan-tuan, mereka jadi takut. Kata Zaid, demi Allah, aku takkan buat apa-apa kat dia. Kau akan lepaskan dia. Tengok-tengok dia lepas tuan-tuan. Cucu ni dia tepuk, dia lepas. Tengok kejujuran orang Islam tuan-tuan. Walaupun nyawa sudah ditentukan. Akhirnya kata Zaid bin Dathnah, aku akan solat 2 rakaat. Dia wuduk tuan-tuan. Dia bangkit dan dia kata, wahai Abu Sufyan, kalau engkau rasa aku ni kalau boleh nak semayang ni panjang sikit, nak semayang lama sikit lah ni, sebelum nak mati ni, belum? No? Semayang ni nak lama sikit, dia kata. Tapi kalau hang kata aku semayang lama ni menyebabkan aku ni takut untuk aku dibunuh kejap lagi, aku akan pendekkan semayang aku. Tengok tuan-tuan, sahabat pergi tu niat nak dakwah. Kalau kita tuan-tuan pipi tu kena macam-macam, kita maki hamun tuan-tuan pengerusi yang bawa tu, kena tinju dah tuan-tuan kan. Hang janji lagu ni, tengok jadi macam ni, payah. Baru bah rosak tuan-tuan, selipar hilang di masjid, mengamuk tak sanggup dah. Nu sahabat nu tuan-tuan, nu nak dibunuh nu, nak dikerak. Bukan sekali pancung maklum oi. Dikerak sikit-sikit tuan-tuan. Dia pun Abu Sufyan kata semayang. Dia pun semayang tuan-tuan. Habis semayang, dia doa. Adalah doa dia tu. Dalam riwayat tu panjang doa dia. Dan di antara depa ramai-ramai ni hak nak bunuh Zaid ni, ada satu orang tuan-tuan yang dia masuk Islam selepas tu. Dia dapat hidayah masuk Islam, tapi dia teringatkan doa Zaid bin Dathnah menyebabkan dia takut tuan-tuan.
walaupun dia dah Islam. No, panjanglah doa dia tu, tak apalah, kita tak ada masa. Baik. Dia pun semayang tuan-tuan, habis semayang dia doa. Kemudian tuan-tuan, Abu Sufyan kerak dia sikit-sikit tuan-tuan di Tanaim. Tetak tangan, bersambur darah tuan-tuan. Tetak lengan. Tetak dan tetak, potong kaki, potong tangan hidup-hidup. Dulu tuan-tuan ingat tak lagi kes hak potong 18 tau. Hak tu pun potong lepas bunuh dah maklum oi. Lepas bunuh dah baru potong tuan-tuan. Lepas dah mati dah baru dia kerak-kerak tu. Tetapi yang ni tuan-tuan dikerak pada nyawa yang masih hidup tuan-tuan. Macam mana sakit dia. Tengok tuan-tuan, ikhlas kerana Allah. Sahabat Zaid bin Dathnah meninggal syahid di Tanaim tuan-tuan. Satu orang lagi sahabat tuan-tuan. Bila mereka nak bunuh tuan-tuan, mai satu orang perempuan Quraisy. Dia kata apa? Dia kata, inilah orang yang telah membunuh saudaraku di dalam peperangan Badar dulu. Hari ini aku nak balas dendam. Yang mana aku telah bernazar, kata perempuan ini dalam riwayat yang sahih tuan-tuan. Hadis ini sahih. Aku telah bernazar, aku nak minum arak di dalam tengkorak kepala dia. Tuan-tuan, akhirnya sahabat yang seorang lagi ni tuan-tuan telah dibeli oleh perempuan Quraisy ini dan diikat hidup-hidup tuan-tuan. Ditetak separuh kepalanya hingga terbuka otak dia tuan-tuan. Dituang arak di dalam kepalanya, diminum oleh orang Quraisy tuan-tuan. Demikianlah nazar dan pembalasan hukuman yang begitu kejam yang mereka telah buat pada sahabat Nabi tuan-tuan. Sebab tu bila orang Syiah kutuk sahabat Nabi, kita marah tuan-tuan. Kita marah. Kerana inilah perjuangan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tuan-tuan. Di dalam satu hadis tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman, sahabat Nabi tuan-tuan, Abi Hurairah, yang mana hadis ini tuan-tuan, Abi Hurairah tak pernah cerita pada sesiapa sehingga selepas kewafatan Nabi SAW baru Abi Hurairah membuka mulutnya berkenaan dengan hadis ini tuan-tuan. Dalam sebahagian riwayat. Kenapa? Kerana apabila Nabi hidup dulu, maklum, Abi Hurairah terdengar hadis ini, 3 kali pengsan Abi Hurairah tuan-tuan. Sebab itulah dia tak mau cerita tuan-tuan. Kalau dia cerita, mestilah dia pengsan. Balik pada tajuk awal kita. Sebanyak mana amalan kita ni yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala tuan-tuan. Ni sebahagian hak duk mai masjid ni tuan-tuan. Mungkin dulu-dulu berasa macam kemah. Kan? Tapi bila dah lama mai masjid, dia tawaduk tuan-tuan. Dia tak rasa apa dah. Aku ni memang hari-hari mai masjid. Hujan ke apa ke, aku mai masjid, dia kata. Tak ada apa. Tak ada siapa nak boleh halang kau. Aku mai, dia kata. Orang bagi jawatan ke, orang tak bagi jawatan ke, tu macam maklum belakang. Tuan-tuan, di rumah tu bukan tak seronok maklum oi. Ada cereka rama. Ada slot akasia. Ada menatang apa lagi? Lestari tak lestari. Kerana cinta apa TYT tuan-tuan baru habis hari tu. Kan natang apa atas tajuk dia tak ingat. Seronok tuan-tuan duduk di rumah. No, seronok tengok TV, makan tuan-tuan. Lepas pulut durian, pulut mangga. Lalu mangga tengah murah maklum. 3 kilo 10 ringgit. Manis tuan-tuan oi. Seronok. Pulut beras siam tuan-tuan. Allah. Makan tu sampai doktor pun takut tu. Tuan-tuan. Dia jolok masuk tu ada 1/2 kilo mangga. Tuan-tuan. Eloklah kena mangga dekat hospital Melaka lepas tu tuan-tuan. Katil tak boleh pergi mana. Seronok tuan-tuan. Di rumah.
Tapi oleh kerana dia pilih lillahi ta'ala, dia mai masjid, tuan-tuan. Sebab tu di antara hadis yang awal kita mengaji, hadis 40, dia sebut apa? Hadis inna a'malu bin niat, tuan-tuan. Segala perbuatan ini di atas dunia ni dimulakan dengan niat. Solat niat. Wuduk niat. Wuduk kalau tak niat maklum, kena mula balik dengan basuh muka balik. Niat balik. Basuh muka balik, tuan-tuan. No, dia dah basuh kaki dah, dia lupa niat, tuan-tuan. Maka dia hendaklah mula dengan basuh muka balik, kemudian basuh tangan, basuh kepala dan basuh kaki dia balik. Niat. Zakat mesti ada niat. Haji, umrah, semua amalan dalam dunia ni adalah dengan niat, tuan-tuan. Sebab itulah tanya balik diri kita, tuan-tuan. Abi Hurairah jadi takut, tuan-tuan, dengan hadis ni, yang mana pada suatu hari ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil satu hamba dia di padang mahsyar. Allah Ta'ala tanya hamba dia, tuan-tuan, maza amilta fiha, apa yang hang buat di dunia dulu? Apa yang hang buat di dunia dulu? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ni dengan yakin, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata ta'allam ilma. Dalam sebahagian riwayat kata wa'allamtu biha, wa'allamtuhu, tuan-tuan. Aku tuntut ilmu, aku mengaji ilmu, dan aku ajarkan ilmu kepada orang lain, tuan-tuan. Sama macam cikgu, ustaz hadut ceramah ni sama, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala tanya, malaikat ada keliling Tuhan ni, tuan-tuan. Semua mengelilingi dia. Dia takut, tuan-tuan. Takut. Semua malaikat duk tengok dengan bengih, tuan-tuan. Apa Allah tanya? Maza amiltu fiha. Maza amilta fiha. Apa yang hang buat di dunia dulu? Dia dengan yakin, dia kata apa? Ta'allam ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku ajar kepada orang lain. Apa Tuhan kata, tuan-tuan? Kata, hang bohong. Tu dia, tuan-tuan. Sepanjang hidup mai mengaji 30 tahun, 20 tahun. Rupa-rupanya bukan lillahi ta'ala, tetapi kerana jawatan, kerana kedudukan, nak pengaruh supaya orang kata apa? Kata Allah, kazab. Hang bohong. Malaikat semua makin marah, tuan-tuan. Hanya sanya hang pergi mengaji ilmu dan hang ajak ilmu kepada orang lain, liyuqal alim faqad qil. Hanya sanya hang pergi mengaji ilmu ni hanya untuk orang panggil hang ni alim, orang baik, orang soleh. Faqad qil, orang dah panggil dah di dunia dulu. Cukup dah, Tuhan kata. Tuan-tuan, hari ni kita takut, tuan-tuan. Terutama saya, mai mengajak tak ikhlas, tuan-tuan. Mai mengajak tak ikhlas. Kita pun mai belajar pun belum tentu, tuan-tuan. Kena juga lillahi ta'ala, tuan-tuan. Kemudian mai pula orang yang kedua, tuan-tuan. Mai pula orang kedua. Malaikat keliling lagi dengan Allah Azza wa Jal. Lalu, tuan-tuan, Allah tanya dia juga dengan soalan yang sama. Maza amilta fiha. Apa yang hang buat di dunia dulu? Ni terutama orang perempuan. Apa hamba Allah ni jawab, tuan-tuan? Qara'tul Quran, tuan-tuan. Qara'tul Quran. Kami baca Al-Quran. Qara'tu fikal Quran. Aku baca padamu, ya Allah, dengan Quran. Oh, hebatlah, tuan-tuan, jawab tu dengan yakin. Apa yang hang buat di dunia lu? Aku baca Quran, dia kata. Dalam masjid ni, aku yang paling pandai baca Quran. Sebab tu orang merajuk maklum. Baru nak kena tegur dah, tuan-tuan. Quran bukan begitu, tuan-tuan. Dia hendaklah didengar dulu, barulah tegur, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang terlalu keras dengan Quran, sedangkan Nabi pun belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak abang Quran ni, tuan-tuan, dia turun ayat tak sama. Hari ni surah Ali Imran, esok surah Maidah, lusa surah Kafirun, tak sama. Ayat pun beza-beza. Siapa yang susun?
bagi jadi 6,000 ayat lebih ni. Dengan 114 surah, 30 juzuk tuan-tuan, dengan muqarrar dia. Siapa yang susun? Yang menyusunnya adalah Jibril alaihi salam. Sebab daripada Lauh Mahfuz, Sidratil Muntaha, Baitul Izzah, dia berpecah tuan-tuan. Quran tu turun tu lengkap dah, tapi bila sampai di langit dunia, dia berpecah, dia turun sikit demi sikit mengikut kepada keadaan tertentu. Dulu semayang boleh bercakap tuan-tuan. Semayang boleh bercakap. Semayang boleh bercakap. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat pelan-pelan tak boleh bercakap. Dulu arak adalah harus. Zaman Nabi, arak adalah harus. Tetapi Allah Ta'ala turun 3 kali ayat untuk membatalkan arak, mengharamkan arak secara sikit demi sikit tuan-tuan. Tu kena faham. Sebab itulah Quran dia turun pening tuan-tuan. Tapi oleh kerana jasa Jibril alaihi salam mai tiap-tiap malam tuan-tuan kat Nabi. Nabi ni hafal Quran. Jibril di depan, Nabi di depan. Mereka membaca Al-Quran. Nabi baca, Jibril semak. Jibril baca, Nabi semak tuan-tuan. Itu yang dipanggil sebagai tadarus Al-Quran. Ni nak mai bulan Ramadan ni tuan-tuan, maklum. Nu hak paling rajin kali mengaji you. No? Mengaji hari-hari. Rupa-rupanya bukan mengaji kerana Allah tuan-tuan. Tapi mengaji, kata Allah apa dia? Kazab, hang bohong. Padahal dia kata tu, qara'tu fikal Quran. Aku baca padamu Quran ya Allah. Kazab, Tuhan kata hang bohong. Hanya senya hang baca Quran, liyuqal qari faqad qil. Hanya senya di dunia dulu hang baca Quran bukan padaku, tetapi hanya untuk dipanggil sebagai qari. Baca sedap, lagu, suara bagus. Pandai mengaji, tajwid cekak, paling pandai sekali. Akhirnya tuan-tuan, Allah kata faqad qil, orang dah panggil dah di dunia dulu, cukup dah. Habis dah. Pahala hak dunia lu baca Quran lu habis dah. Habis dah. Tu sebab tu nak mai bulan Ramadan ni tuan-tuan, yang hak kena tegur pun janganlah cepat touching sangat. Sampai tak boleh tegur langsung tuan-tuan. No? Orang tegur sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin ni 6 harakat. Dia naik angin lah tuan-tuan. Sagi alif lam mim. Hak ni panjang sikit. Dia naik angin, dia duk cemas dah tuan-tuan. Duk genggam rehat lah tu. Tunggu nak empuk atas kepala kawan lah. Masuk kali ketiga tuan-tuan, tinggal. Malam esok pergi duduk belakang menyandar tuan-tuan baca Quran. Orang duk masuk semua tengok dia. Tak masuk lah tu kah? Tak, dia kata. Baik aku duduk sini, dia kata. Pada duduk dengan mereka tu. Pasal apa? Pasal aku baca semua salah. Mereka yang betul. Baik aku baca seorang-seorang, semua betul, dia kata. Tak ada orang nak tegur aku. Tuan-tuan, kacau juga macam ni. Tu sebab tu Islam kena bersederhana tuan-tuan. Mereka sampai buat institut wasatiyah tuan-tuan. Nak didik supaya sederhana di dalam Islam. Tak kurang, tak lebih. Tapi di tengah-tengah tuan-tuan. Sebab tu kita hak rajin mengaji hari ni, hati-hati tuan-tuan. Rajin mengaji Quran. Ada juga kawan-kawan sampai tegur. Saya dulu pengalaman tuan-tuan. Bila ramai orang lah, dia tengok, ramai. Dia pergi ambil Quran tuan. Dia pergi ambil Quran. Kutu duk semayang ke apa ke, dia tak peduli dah tuan-tuan. Dia pederah surah, bukan main derah. Kalau pibuh mic itu sekampung dengar tuan-tuan. Punya kuat dia baca dalam masjid. Sedangkan ada orang yang semayang fardu, orang yang ada majlis ilmu, dia tak peduli. Dia piduk, yang penting orang dengar suara dia. Kemas tuan-tuan. Tapi untuk siapa tuan-tuan? Allah akan kata faqad qil, orang dah panggil dah dulu hang pandai Quran. Golongan yang ketiga tuan-tuan, apa nama? Golongan yang Allah Ta'ala panggil dia tuan-tuan, Allah kata apa?
Allah kata, "Maza amilta fiha?" Hang buat apa di dunia? Ni golongan yang ketiga. Di dunia dulu hang buat apa? Dia kata apa? Dia kata ma taraktu sabilan illa anfaqtu fik. Dia kata, aku tak tinggal satu pun harta aku, melainkan aku belanja semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku belanja semua, tak tinggal sikit pun. Dia nak buat macam zaman sahabat dulu, tuan-tuan. Bila orang tanya Abi Bakrin, tinggal apa? Aku tinggalkan Al-Quran dengan sunnah. Tuan-tuan. Umar ibn Abdul Aziz, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Maklum, isteri dia Fatimah binti Abdul Malik. Isteri dia. Anak dia Asim, tuan-tuan. Anak dia Asim sama macam nama anak Omar. Anak Omar yang kahwin dengan perempuan yang susu tu, tuan-tuan. Hak rebus susu tu. Maklum, saya dah cerita ke hak tu kan. Yang rebus susu tu, Omar tu pergi meminang budak tu. Tu ustaz cerita tak habis, tuan-tuan. Kan malam tu, Omar pergi dengar, dia kata, campurlah dengan ayam. Air, orang Melaka kata. Tuan-tuan, campurlah dengan air. Dia kata, tak boleh, khalifah marah. Khalifah bukan tahu pun. Omar tak tahu, tapi Tuhan Omar tahu. Mak dia takut, tuan-tuan, mak dia tak edik. Esok mai, tuan-tuan, Omar telah hantar rombongan, tuan-tuan, pergi rumah perempuan tadi. Rombongan Omar kata, saya dah cerita ke? Dah kan, cerita dah kan? Semua tak mengaku, tuan-tuan. Itulah pendek cerita dia tu. Tuan-tuan, Omar telah tanya anak dia 3 orang. Abdullah ibn Umar, Asim bin Umar, Ubaidillah bin Umar. Siapa nak menikah? Abdullah kata tak mahu. Ubaidillah kata tak mahu. Dan yang mau adalah Asim, tuan-tuan. Maka dikahwinkan dengan gadis tersebut. Dan lahirlah keturunan yang dinamakan sebagai Omar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Dan Omar pun bubuh nama anak dia Asim, tuan-tuan. Asim bin Omar. Itu panjang cerita. Cuma abang Omar Abdul Aziz, masa dia meninggal, maklum, baju hanya sehelai saja. Bila menteri mai tegur, wahai Fatimah. Kalau lah ni Datin Seri lah, tuan-tuan. Datin Seri, tuan-tuan. Tukarlah baju khalifah tu. Nu orang duk mai tengok. Masa tu Omar dah sakit dah, tuan-tuan. Tukar baju dia hak lawa sikit. Nu orang duk mai ziarah khalifah ni. Isteri dia kata, khalifah tak ada baju, dia kata. Itulah baju yang dia ada. Tuan-tuan, Omar Abdul Aziz. Anak susah, tuan-tuan. Asim. Anak orang susah. Sebab tu bila orang balun anak dia, tuan-tuan. Ada satu anak yatim. Dia pukul anak Omar. Berdarah, tuan-tuan, depan rumah dia. Omar tak buat apa kat budak tu. Omar ambil apple sebiji, bagi kepada anak yang pukul anak dia. Dan dia pun lap darah anak dia. Wak masuk dalam rumah, dia buat apa maklum? Bila dia dah selesaikan anak dia, dia tolong isteri dia di dapur untuk masak, tuan-tuan. Khalifah. Yang ni disaksikan siapa? Disaksikan oleh orang yang datang daripada Samarkand untuk hantar sepucuk surat kepada khalifah. Dia tengok rumah khalifah, dia garu kepala, tuan-tuan. Pasal apa? Kecil, tuan-tuan. Kan? Ni istana sangkutnya mana? Tuan-tuan, kalau gambar Piramli tu, jangan menyandur pun tak boleh, tuan-tuan. Goyang. Dulu dah pernah brom dah sekali, dia kata. Siapa engineer? Akulah engineer, dia kata. Kan? Jadi Jebon 3 ekor tu, Do Remi tu, tuan-tuan, rumah susah. Dia boleh duk urus anak, tolong bini. Menyebabkan orang kufar yang beragama Kristian tersebut kagum dengan Omar Abdul Aziz. Biar betul dia ni khalifah. Orang balun anak dia, dia tak balun budak tu. Kita kalau lah, tuan-tuan, kena simen dah.
Tuan-tuan. Kena gam dah. Bukan gam lagi dah lah ni. Boh simen terus. Tuan-tuan. Tapi Umar Abdul Aziz, anak soleh tuan-tuan. Bila dia nak meninggal, orang mai tanya kat dia. Sikit boleh tak? 2 minit boleh. Orang mai tanya kat dia maklum. Orang tanya, wahai Umar, apa yang hang tinggal untuk anak-anak? Hang ni akan meninggal nanti, apa yang hang tinggal? Dia kata, aku tak tinggal apa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguruskan urusan orang-orang yang saleh. Allah minta Umar. Akhirnya Umar pun meninggal. Anak dia yang susah tadi tuan-tuan, selepas dia meninggal jadi kaya tuan-tuan. Pasal apa? Orang ni mai bagi, orang ni mai bagi. Kenapa? Salehnya ayah tuan-tuan. Sebab tu bila Nabi Khidir perbetulkan dinding rumah 2 orang budak ni, Nabi Musa marah tuan-tuan. Kan? Nabi Musa kata, buat apa hang perbetul dinding rumah dia? Kita ni mai nak bertamu di kampung ni pun dia tolak. Nabi Khidir kata, itulah yang membezakan di antara kita, wahai Musa. Aku betulkan dinding rumah 2 orang anak yatim ni. Oleh kerana apa? Oleh kerana ayahnya dulu masa dia hidup orang yang saleh. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong orang-orang yang saleh. Walaupun bapa dia dulu saleh, tapi Allah akan tolong anak-anak dia tuan-tuan. Sebab itulah mai golongan yang ketiga ni, dia kata apa? Aku beri semua harta aku, tak tinggal sikit pun. Allah kata kazab, hang bohong. Faqad qil. Allah kata apa? Liyuqal jawad. Faqad qil. Hanya sahnya hang beri harta hang untuk dipanggil sebagai pemurah. Kan? Dipanggil sebagai Pak Lurah. Tuan-tuan. Pak Lurah bawa duit, bagi, ambil tuan-tuan. Kita lagu tu kita seronok. Kalau nak bagi tu, biar satu dunia tahu tuan-tuan. Buat pengumuman tu, saya ni duk rasa nak bagilah tuan-tuan. Saya akan beri RM100 tuan-tuan. Saya beri RM200. Tengok Haji Ma'eh 200 tak boleh jadi. Tu mohon air sinar tuan-tuan. Tu pun bagi 300 ya tuan-tuan. Ingat nak bagi 3,000 ke apa? 300. Tu pun canang. Saya bagi duit ekor tu 300. Tak tanya pun tuan-tuan. Tak tanya pun. Saya pergi kedai minum pagi. Tengah hari saya pergi minum pula. Masjid ekor rosak. Saya bagi 300. Tuan-tuan. Tak tanya pun. Orang geng kutu tak pergi masjid tu pun menung tengok. Apa hal dia kata orang tua ni? Kan? Tu belum kira geng duk menung tolak pi haji balik haji, pi haji balik haji tuan-tuan. Duk muka kusuk tu. Ingat kan duk fikir akhirat ke apa? Ya, fikir akhirat. Duk fikir nak naik haji macam mana ni tuan-tuan. Macam mana aku nak naik haji? Kusuk tuan-tuan. Tambah air suam sikit. Teh daripada kelabu tu sampai jadi pucat dah, putih dah tuan-tuan, punya duk tambah air. Tak balik-balik lagi. Orang masjid dah balik dah. Dia duk ada lagi duk kat ni pula. Panggil kutu lain pula mai duk. Mah aku ni 3 kali haji dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, mai naik haji dengan kawan lain pula. Tadi pi dengan tabung haji, ni pi dengan swasta pula. Tuan-tuan, naik pula haji, duk lagu tu, akhirnya tak ada apa. Tuan-tuan, tak ada apa. Hak tu kita sedih tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, sikit lagi, suku menek nak berhenti dah. Kita tengok kawan-kawan kita, kita kesian tuan-tuan. Kita kesian tuan-tuan. Kita kesian. Kawan-kawan tengok umur 60, muka berminyak tuan-tuan. Duk naik basikal tu. Kita tegur, oi Den, malam ni ada mengaji, jom pergi masjid tu. Ada sarahan bak kata Pak Maon tuan-tuan. Sampai-sampai tu bolehlah berzikir tuan-tuan. Tuan-tuan. Sampai wirid-wirid dia kata. Rupanya kutu duk tunggu kat pekan tuan-tuan. Tuan-tuan dia kata, ni yang hampa duk pergi mengaji di masjid ni, hampa kaya dah ke? Tuan-tuan, tu ayat orang Allah. Kadang-kadang kita tak sangka tuan-tuan, ayat ni boleh keluar daripada mulut orang yang kita tengok Allah tua dah ni. Umur 60 lebih dah, tak ada apa dah. Boleh makan hari-hari pun alhamdulillah. Tapi boleh keluar daripada mulut dia, hampa yang duk pergi masjid ni kaya dah ke? Kita ni dia kata kena kerja, cari duit, jadi orang kaya. Dia tak tahu tuan-tuan.
Orang hamai masjid ni banyak yang kaya, tuan-tuan. Tapi mereka tawaduk, tuan-tuan. Macam tak ada apa. Tapi kaya, tuan-tuan. No? Selain daripada kaya harta, kaya hati, tuan-tuan. No? Saya pergi ceramah baru ni satu tempat, tuan-tuan. Hamba Allah ni, saya makan dekat sejam. Ceramah ni penuh, tuan-tuan. Kat 400 orang. Ramai. Saya ceramah habis makan tu semua. Satu orang duduk berdiri, tuan-tuan. Dekat apa nama ni? Tangga masjid. Saya rasa dekat sejam ada dia berdiri. Tunggu. Saya pun turun tangga. Dia kata, Ustaz, ni untuk Ustaz. Doakan saya. Nyoh dia lari, tuan-tuan. Saya ingatkan apa dia. Tengok dia pegang beg kertas. Beg besar, tuan-tuan. Kertas. Saya pun tak ada apa. Balik belum buka. Tengok Allah, tuan-tuan. Duit, tuan-tuan. Banyak duit. Tu saya kata sanggup orang memberi, tuan-tuan. Dalam keadaan orang susah hari ni. Dia beri-beri, dia lari lah. Bukan duk pergi ambil gambar pula. Saat lagi macam ni, tuan-tuan. Tak ada. Saat lagi macam ni, tuan-tuan. Tak ada. Bagi-bagi lari. Saya kata, Allah sebab saya, tuan-tuan. Bukan kata duit tu. Tapi saya nak kata sanggup. Masih ada orang yang sanggup memberi, tuan-tuan. Bukan untuk liyuqal jawad. Kata Allah, tak. Demikianlah tentang orang-orang yang begini. Sebab itulah Syufail bin Asbahi radhiyallahu anhu, bila dia ambil hadis ni daripada Abi Hurairah, dia pergi jumpa siapa, tuan-tuan? Dia pergi jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan, tuan-tuan. Dia pergi jumpa Muawiyah, dia masuk kat Muawiyah, dia kata, dia baca hadis ni. Muawiyah pengsan satu kali, tuan-tuan. Muawiyah bin Abi Sufyan pengsan. Dia badan besar sikit, pengsan, tuan-tuan. Sebab apa? Inilah yang ditakutkan oleh kita selama hidup kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amara bihi fasuhiba wajhi fayuqa finnar, tuan-tuan. Allah Taala tangkap dia di padang mahsyar, sembamkan wajah dia dan seret dia, tuan-tuan. Tu sebelum nak masuk neraka. Kata Abi Hurairah, tuan-tuan, 3 golongan yang saya sebut ini adalah 3 golongan yang paling awal Allah Ta'ala humban di dalam neraka. Tu sebablah Abi Hurairah pitam sebanyak 3 kali, tuan-tuan. Muawiyah bin Abi Sufyan setelah dibacakan oleh Syufai bin Asbahi, pengsan dia 1 kali, tuan-tuan. Nah, sebab itulah kita, tuan-tuan, balik pada awal sekali. Setakat hari ni, sebanyak mana amalan kita yang lillahi ta'ala, tuan-tuan. Tuhan duduk kat belakang tu. Nampak macam tak ikhlas, tuan-tuan. Tapi sebahagian daripada mereka bukan tak mau duduk depan, Ustaz. Saya tak apa sihat. Bukan tak mau masuk lah ni. Sejuk nak mampus. Aku ni tak tahan. Biru tapak kaki tu duduk belakang, tuan-tuan. Nah, sebab tu semua orang ada alasan dan uzur dia masing-masing, tuan-tuan. Nah, jadi itulah di antara benda-benda yang kita ni. Sebab itulah, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, nak berhenti dah. Ni tak tahu berapa suku lagi. Takut jadi 3 suku, maklum oi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, ketika mana dia angkat kayu, tuan-tuan, di kota Baghdad. Piramli suka sebut kota Baghdad. Bila dia angkat kayu di kota Baghdad, tempat lahir dia, tuan-tuan, orang bila tengok Imam Ahmad, tuan-tuan, orang kesian tengok dia angkat. Orang pi angkat, tuan-tuan. Dan orang nak salam dia, cium tangan dia. Tuan-tuan, Imam Ahmad menangis, tuan-tuan. Tengah-tengah pekan, menangis dia. Dia kata apa? Lau alimtu indima khataya wa dhunub la hasautu ala ra'si bituraba, tuan-tuan. Dia kata, alangkah hinanya, alangkah binasanya, dia kata, kalaulah kamu mengetahui akan buruk dan banyaknya dosaku, tentulah kamu akan ambil pasir bubuh di atas kepala. Macam mana orang Quraisy yang buat kat Nabi pada subuh tu, Nabi cerita Isra' wal Mi'raj tu, ada orang Quraisy, tuan-tuan, yang ambil pasir bubuh atas kepala, tuan-tuan. Menandakan apa? Lucu lah cerita Nabi ni. Lawak bohong. Orang Quraisy, tuan-tuan, ambil pasir buh atas kepala. Iblis pernah tak buat macam tu? Pernah, tuan-tuan.
Di dalam peperangan Badar, bila dia kalah dengan Nabi, tuan-tuan, kata Nabi, aku melihat apa yang tidak engkau melihat. Aku melihat syaitan mengambil pasir dan debu-debu meletakkan di atas kepala mereka, tuan-tuan. Demikian mereka buat, tuan-tuan. Sebab itulah kata Imam Ahmad, kalaulah hampa tahu dosa aku ni, hampa ambil pasir. Sebab itulah, tuan-tuan, Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i kata apa? Uhibbu salihina walastu minhum. La'alli an ana labihim syafa'ah. Dia kata Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku menyayangi orang-orang yang soleh sekalipun aku bukan daripada kalangan mereka. Tengok tawaduk Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i tawaduk. Aku sayang orang soleh walaupun aku bukan sebahagian daripada mereka. Maksud dia kata dia tak soleh. Kemudian Imam Ahmad menjawab, sebab anak murid. Dua-dua anak murid, tuan-tuan. Imam Ahmad meninggal 40 tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i. 241, 42 macam tu. Imam Syafi'i meninggal 202 Hijrah. Baik, tuan-tuan. Tu nak cerita. Imam Syafi'i belajar hadis dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar fiqh dengan Imam Syafi'i, tuan-tuan. Sebab tu mereka rapat. Dan bila Syafi'i kata macam tu, Imam Ahmad terus menyampuk. Dia kata, tuhibbu salihina wa anta minhum. Kata dia, engkau mengasihi orang-orang yang saleh dan sesungguhnya engkau daripada kalangan mereka. Tuan-tuan. Sebab itulah dalam hidup kita, tuan-tuan, kita kena tanya balik diri kita. Setakat hari ni, tuan-tuan, berapa banyak amalan kita yang lillahi ta'ala. Sebab kita ni nak masuk dalam bulan Ramadan ni tinggal lagi sebulan. Dan berapa hari lagi nak masuk di dalam bulan, maklum? Bulan apa? Bulan Sya'ban, tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berdoa, tuan-tuan. Dan setakat itulah dulu kita berhenti pukul 9. Ni dah pun lebih setengah jam. Imam Zaid kata bisik lebih sikit, Ustaz. Cuma jangan lebih sangat, biru dah ni, dia kata. Tuan-tuan, Ustaz kita takut kejung. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kita ceramah selama 1 jam saya rasa. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan Sya'ban nanti. Moga Allah Ta'ala memberkati Rejab kita yang telah berlalu dan memberkati Sya'ban kita yang sedang kita duduki, yang akan kita duduki, dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan Ramadan itu kepada kita, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, seronok ni. Tahun ni Ramadan ni, Syawal ni kita tak tahu macam mana lagi, tuan-tuan. Tak tahu macam mana lagi. Jadi sama-sama lah doa, tuan-tuan. Imam Rahmat pun duk pening fikir macam mana dia kata ni. Kita kasih hantam sajalah, dia kata. Tu kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, sama-sama kita bantu masjid. Jangan duk berpecah belah, tuan-tuan. Oleh kerana dia tu ada jawatan, kita lantak pergi kat dia kata. Yang dia tahu, dia mai duduk kat belakang, siku sikit kawan kan. Tak boleh pakai kan ni. Tuan-tuan, sekali pergi siku kat ni pula, tak boleh pakai ni. Yang boleh pakai dia seorang. Dia pun tak mau ada jawatan apa. Bila orang bagi tu kungfu dia, aku tak mau, dia kata. Aku tak mau, dia kata. Tapi dia tak membantu. Ni pun satu penyakit juga, tuan-tuan. Saya takut kadang-kadang masjid bagus, tuan-tuan. Tapi bila berkelahi, tuan-tuan, tak ada jemaah. Jemaah lari, tuan-tuan. Pengalaman saya, mula pergi kuliah 200 orang, penuh masjid. Lepas 2 tahun, lepas tahun, syahid, tuan-tuan. Tinggal 3-4 ketul. Tu pun duk tengok ustaz macam nak tumbuk, tuan-tuan. Kutu ni bila nak habis ceramah. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, banyakkan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Diberikan kita nikmat Islam, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'alukal huda, ya Allah, beri pada kami hidayah, ya Allah.
Kau sayang kami, kau beri pada kami hidayah. Kau kasih kepada isteri, kau kasih kepada suami. Dan kalau kau kasih kepada anak-anak, tolong selamatkan mereka dengan hidayah, ya Allah. Walaupun mungkin kami tak mampu nak ubah dengan tangan kami, namun tidak di dalam doa untuk kami berputus asa, memohon hidayah kepada jua, kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Wattuqah, ya Allah, beri pada kami takwa. Letak dalam jantung hati kami takut pada Engkau, ya Allah. Dengan kehidupan yang Kau beri, mungkin berakhir dengan 60 tahun, mungkin 61 tahun, mungkin 70 tahun. Tetapi tetap, ya Allah, kami mohon takwa daripadamu, ya Allah. Wal afaf, dan ya Allah, beri kami nikmat sihat, ya Allah. Hilangkanlah kesakitan kami. Dan jika kami dilalui oleh kesakitan, ringankan ia, ya Allah. Tak dapatlah diri ini menanggungnya, melainkan meletakkan harapan kepada Engkau supaya Kau sembuhkan kami, ya Allah. Syafakallah, syafakillah, Allahumma amin, insyaAllah amin. Wal ghina, dan ya Allah, beri pada kami harta, ya Allah, kekayaan, duit, uang ringgit, daripada yang Kau berkati datangnya, ya Allah. Dan moga-moga dengan harta tersebut dapatlah kami beri pada agama-Mu, ya Allah. Beri pada anak isteri kami, cuba melengkapkan keperluan mereka seperti ayah-ayah daripada orang lain. Cuba memberi untuk anak-anak walaupun sedikit, ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.